Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 6 November bersama saya Rusnadi Nasir. Kita ke berita utama. Pelaksanaan projek lebuhraya PEN Borneo Sabah mampu membuka peluang dalam meningkatkan ekonomi rakyat serta negeri Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, projek berkenaan membuka ruang penglibatan rakyat termasuklah pelantikan sebagai perunding, pembekal dan kontraktor. Beliau yakin pelaksanaan projek itu juga dapat melahirkan ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam kalangan anak tempatan dan secara langsung memberi sumbangan kepada pembangunan negeri serta mewujudkan kitaran ekonomi tempatan. Selain itu, rangkaian jalan raya yang baik turut mampu melonjakkan potensi pertumbuhan dan memberi limpahan transformasi pembangunan luar bandar seperti pelabuhan, kawasan perindustrian dan pusat-pusat komersial di sepanjang jajarannya. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika berucap sempena majlis pelancaran projek lebuhraya PEN Borneo Sabah Zon Timur di Kinabatangan. Projek lebuhraya itu melibatkan jajaran Kinabatangan, Sandakan, Beluaran dan Telupit dan ia juga membabitkan kerja-kerja menambah baik jaringan jalan raya sedia ada secara berfasa dari Sindumin ke Kudat, Ranau ke Sandakan dan seterusnya ke Tawau. Berita seterusnya. Polis Melaka menafikan sempadan negeri ditutup selama 15 hari sehingga hari mengundi pilihan raya negeri PRN pada 20 November ini. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, mesej yang tular sejak petang tadi adalah palsu dan diubah suai daripada prosedur operasi standard SOP PRN Sabah sebelum ini. Menurutnya, polis sedang menyiasat penyebaran berita dan kandungan palsu yang menjadi satu kesalahan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Beliau yang dihubungi Malaysia Gazette berkata kenyataan yang tular itu disunting daripada SOP PRN Sabah. Katanya polis Melaka masih menunggu SOP diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Majlis Keselamatan Negara MKN berkaitan PRN Melaka. Katanya ketika dihubungi Malaysia Gazette di sini hari ini, orang ramai sehubungan itu diminta menghubungi bilik gerakan polis Melaka jika memerlukan penjelasan atau maklumat berkaitan PRN Melaka. Sejak petang tadi, tular kenyataan mendakwa Polis Diraja Malaysia PDRM menutup sempadan negeri Melaka selama 15 hari iaitu 2 hari sebelum hari penamaan calon Isnin ini sehingga hari mengundi 20 November. Dakwaan turut menyebut hanya pengundi yang berdaftar di Melaka sahaja dibenarkan masuk ke negeri ini dalam tempoh tersebut. Berita berikutnya. Malaysia diambang kejayaan dalam menangani penularan COVID-19 meskipun belum diisytiharkan menang, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Bagaimanapun, beliau menyeru rakyat di negara ini agar terus mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Khairi berkata beliau tahu rakyat sudah rasa gelisah tidak mahu pakai pelitup muka. Malah penggunaan katil untuk pesakit COVID-19 ketika ini juga menurun kepada 40%. Oleh itu katanya jika SOP terus dipatuhi dan rakyat sama-sama berjuang melawan COVID-19 serta menghargai jasa petugas barisan hadapan, pasti boleh menang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan projek klinik kesihatan jenis 3 Penambang Kota Baru dan klinik kesihatan jenis 7 dengan kuartus bahagia Kuala Krai di Klinik Kesihatan Penambang Kelantan. Turut hadir pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Hussein dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan KKM, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah. Khairi berkata hanya 2 negeri lagi masih berada di fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN iaitu Kelantan dan Sarawak berbanding negeri lain yang telah beralih ke fasa 4. Semalam, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengumumkan 5 negeri iaitu Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah dan Kedah beralih daripada fasa 3 ke fasa 4 PPN berkuat kuasa 8 November ini selepas mengambil kira penilaian risiko semasa yang dilaksana oleh KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN.
Seorang pendaki ditemui lemas selepas terjatuh di tasik tiga beradik Pelentung Johor Bahru ketika melakukan aktiviti mendaki di kawasan itu bersama 40 rakannya pagi tadi. Ketua Balai Polis dan Penyelamat BBP Johor Jaya Saiful Bahri Safar berkata, mangsa yang lemas dikenali sebagai Muhammad Zarif Ishraf Zulkifli, 20 tahun, merupakan pelajar sebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA di Pasir Gudang. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 11.20 pagi tadi. Saiful Bahri berkata pasukan keluaran operasi PKO telah bertindak membuat pencarian dan selaman dalam radius 50 meter dari lokasi terakhir mangsa dilaporkan. Mayat mangsa ditemui pada pukul 12.55 tengah hari dalam kedalaman 3.5 meter dalam jarak 9 meter dari lokasi terakhir mangsa. Hasil semakan mendapati mangsa melakukan aktiviti mendaki bersama-sama 40 rakannya tetapi terpisah dengan yang lain dan semasa kejadian mangsa hanya bersama seorang rakannya. Rakannya telah berusaha memaut tangan mangsa namun usahanya tidak kesampaian apabila dia sendiri kehabisan tenaga menyebabkan genggaman dua sahabat itu terlerai dan mangsa tenggelam ke dasar tasik. Tambah Saiful Bahri, mangsa kemudian telah dibawa naik ke darat dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, Polis Melaka akan membuat permohonan mahkamah untuk mewartakan zon larangan penggunaan dron sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri PRN Melaka diadakan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali berkata, beliau yakin permohonan mahkamah itu boleh dilaksanakan menjelang hari penamaan calon Isnin ini. Dan kami pun dah bincang tadi dengan Datuk KP ni. Mungkin sepanjang tempoh pilihan raya ni kita nak minta dan nak apply dengan mahkamah untuk declarekan no flying zone untuk drone di negeri Melaka. No flying zone. No flying zone. Untuk drone sahaja di negeri Melaka sepanjang tempoh pilihan raya ni. So, maksudnya kempen menggunakan drone tak boleh dah? So bila kita kita dapat arahan mahkamah untuk membenarkan supaya no fly zone, memang tak boleh lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja Ops PRN Melaka di IPK Bukit Beruang bersama Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali dan timbalannya Datuk Razali Abu Samah. Tambahnya lagi, cadangan mewartakan larangan itu dibuat selepas melihat daripada pelbagai sudut kesannya terhadap ketenteraman awam semasa PRN Melaka. Bagaimanapun, terdapat peraturan yang membolehkan dron diterbangkan termasuk mendapatkan permit daripada pihak berkuasa iaitu Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Drone boleh digunakan pakai untuk benda kebaikan dan juga keburukan. Drone boleh digunakan, boleh mewujudkan ancaman dan juga provokasi. Ancamannya, drone boleh bawa senjata. Tak kira lah, bawa racun ke, bawa gas beracun ke, bawa cecair yang beracun ke, cecair yang melecur ke. Boleh bawa bom juga drone ni, dan juga drone boleh buat crash landing terhadap kumpulan-kumpulan tertentu yang mungkin tak berhati dan sebagainya. Sebanyak 17 sekatan jalan raya SJR di semua pintu masuk negeri Melaka akan dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM termasuk menyekat kemasukan pengundi hantu sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri PRN Melaka bermula esok. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali berkata, langkah itu diambil bagi memastikan individu yang memasuki negeri itu telah lengkap divaksin, terutama yang mahu mengundi atau melancong. Mungkin kita akan melakukan sekatan jalan raya di pintu-pintu masuk negeri Melaka. Mungkin besoklah kita akan laksanakan, dan bagi memastikan tiada pergerakan orang-orang yang tak berkenaan masuk negeri Melaka lah. Contoh, yang tak ada vaksin masuk negeri Melaka sewenang-wenangnya, dan kita di SJR tu kita akan cek satu vaksin lah, ada CJ vaksin atau tidak sebagainya. Yang kedua, kalau dia balik untuk mengundi, adakah dia pengundi yang mendaftar betul di sini?
Takut ada alien pula datang ke sini untuk mengundi dan sebagainya. Keberanian kepimpinan parti-parti dalam komponen Barisan Nasional BN untuk membariskan beberapa wakil generasi muda merupakan petanda baik. Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan berkata, ini menunjukkan pembaharuan politik berlaku dalam parti-parti BN. Katanya mereka yang dicalonkan dalam pilihan raya negeri PRN Melaka adalah dalam kalangan calon-calon muda yang berkaliber dan bertenaga untuk menawarkan imej segar dan ikrar khidmat bakti kepada rakyat. Beliau berkata semua calon terutamanya rakan-rakan yang muda memerlukan kerjasama, bantuan dan dukungan seluruh jentera parti. Syahril juga yakin setiap daripada mereka bersedia untuk merendah diri dan memohon kerjasama tersebut bukan untuk kepentingan diri tetapi demi menjamin kejayaan parti. Menurut beliau, bersama calon-calon yang lebih berpengalaman, calon-calon muda ini bakal mewujudkan suatu barisan yang mengisi pelbagai julat umur dan mewakili perspektif generasi masing-masing. Katanya pemuda UMNO akan mempromosi calon-calon BN dan memperhebat gerak kerja terutamanya dengan norma baharu. Tambah beliau melangkaui isu calon, dua perkara utama telah diperjelas sekali lagi hari ini, ialah calon Ketua Menteri dari BN, ialah Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Berikutnya, PAS akan menyokong calon Perikatan Nasional PN pada pilihan raya negeri PRN Melaka jika berlaku pertembungan dengan Barisan Nasional BN. Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, ketetapan itu dibuat susulan keputusan PAS untuk menggunakan lambang PN dan mengabaikan pengumuman sebelum ini bahawa ia akan menyokong penyandang dalam pertembungan PN-BN. Dekat kita dengan Pak. Kita akan temui Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas ucapan dasar pembukaan Muktamar PAS kali ke-67 pagi tadi. Mengulas mengenai rundingan PAS dengan UMNO dalam PRN Melaka, Datuk Seri Abdul berkata ia terpulang kepada UMNO mahu bekerjasama dengan PN atau bertanding sendiri. Bagaimanapun tegasnya, PAS masih lagi terbuka untuk berunding dengan semua parti bagi mengelak pertembungan antara parti memerintah. Kita pegang berasas kita sama, tiga parti. Bila ada parti tak mahu kita sama, terpulang pada dia lah. Pulang pada dia lah. Bila semua kerja sama, maka mestilah berlaku pembukaan kursi antara parti-parti. Bukan saja membuat nasional, antara masalah Perikatan Nasional. Bahkan di Melaka ini melibatkan bukan saja PAS satu termasuk juga rakan. Juga rakan akan bertanding. 7 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP akan mempertahankan kerusi masing-masing dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12. Setiausaha Agong SUPP Datuk Sebastian Ting berkata partinya akan menghantar nama 7 ADUN itu kepada pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam masa terdekat. Selain Ting yang akan bertanding DUN di Piasau, 6 ADUN lain ialah Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Ahli Parlimen Batu Kawah, Naib Presiden Datuk Seri Lee Kim Shin, Ahli Parlimen Senadin, Datuk Ding Kuang Hing, Ahli Parlimen Meradong dan Datuk Seri Huang Tiong Si, Ahli Parlimen Repok, Datuk Francis Harden Hollis, Ahli Parlimen Simanggang dan Loh Kee Chiang, Ahli Parlimen Batu Kitang. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas pra-pelancaran Batik Linut Miri Sarawak hari ini. GPS merangkumi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Rakyat Sarawak PRS, SUPP serta Parti Demokratik Progresif PDP. Pada 24 Oktober lalu, Setiausaha Agong gabungan itu Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata GPS akan bertanding di semua 82 kawasan PRN Sarawak. Mengulas lanjut, Ting berkata pada PRN Sarawak yang lepas, SUPP diberikan 20 kerusi dan beliau berharap pada pilihan raya kali ini juga mereka mendapat pengagihan kerusi yang sama seperti sebelum ini. Seterusnya,
Pilihan Raya Negeri PRN Melaka akan menyaksikan sekurang-kurangnya persaingan 3 penjuru apabila Perikatan Nasional PN juga mengesahkan akan bertanding di kesemua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan bertanding di 15 kerusi sementara PAS meletakkan calon di 8 kerusi dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan pula mempertaruhkan calon di 5 kerusi. Bekas Perdana Menteri itu berkata sebanyak 43% calon terdiri daripada orang muda di bawah 40 tahun, golongan profesional dan berpendidikan tinggi serta komited demi kepentingan dan kebajikan rakyat. Rekod Kerajaan Perikatan Nasional Mentadbir Negara bolehlah dijadikan sebagai rujukan utama oleh pengundi-pengundi di negeri Melaka. Kita prihatin kepada nasib rakyat dan kita melaksanakan apa jua perkara yang kita fikirkan boleh membantu rakyat untuk menghadapi waktu-waktu yang paling sukar dalam sejarah hidup mereka. Saya tidak berniat untuk mendabik dada, tetapi lihatlah kejayaan yang telah pun kita capai pada hari ini, khususnya dalam pengurusan pandemik COVID-19 dan bantuan untuk rakyat Malaysia yang bernilai hampir lebih daripada setengah triliun ringgit Malaysia adalah daripada usaha-usaha yang telah dan saya kira akan terus dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dahulu dan kerajaan yang ada pada hari ini. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika mengumumkan calon Perikatan Nasional PRN Melaka di Shah Alam, Selangor. Antara nama besar yang mencuri tumpuan dalam PRN Melaka pada 20 November ini ialah Ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Ermiati Samsudin yang diletakkan PN di kerusi Tanjung Bidara serta Naib Presiden Bersatu Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin Teluk Mas. Dua bekas ahli undangan negeri ADUN UMNO yang membatalkan sokongan terhadap kerajaan negeri sebelum ini ialah Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Nur Azman Hassan sah bertanding menggunakan tiket Pakatan Harapan untuk pilihan raya negeri Melaka. Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan Datuk Seri Idris akan bertanding di DUN Asahan yang sebelum ini merupakan kerusi milik PKR, manakala Datuk Nur Azman sebagai calon amanah di DUN Pantai Kundo. Pakatan Harapan 2 minggu yang lalu 8 DAP, 9 amanah, 11 keadilan, tetapi bertanding semuanya atas nama Pakatan Harapan. Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Seri Nur Azman itu kedua-duanya bertanding atas nama tiket Pakatan Harapan, tapi kerusi yang diperuntukkan itu asahan adalah kursi keadilan, maknanya beliau diterima sebagai ahli keadilan, dan kursi Pantai Kundo adalah kursi amanah, maka Datuk Seri Azman itu bertanding atas nama amanah, tetapi bertanding atas nama Pakatan Harapan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman calon yang dijalankan secara maya petang tadi. Tambah Datuk Seri Anwar yang juga Presiden PKR, keputusan menerima dua bekas ADUN itu dibuat dengan teliti bersama semua rakan komponen. Dan satu perkara juga yang saya tekankan yang selalu disebut oleh Saudara Mat Sabu, kita saliran perkara ini bahawa ia memerlukan kita tidak mengambil sikap memusuhi semua 3 juta ahli UMNO atau 1 juta lebih ahli PAS. Yang kita menentang itu pimpinan yang rasuah dan rakus. Ahli itu seperti biasa yang kita kenali masih mempunyai ruang untuk didekati, diberi pencerahan, dan mudah-mudahan insya-Allah dapat menerima kenyataan bahawa Malaysia harus tegak dengan pimpinan Islam dan Melayu yang berwibawa, tetapi dalam masyarakat yang pelbagai kaum yang majmuk, seperti yang berlaku dalam period Kesultanan Islam Melayu Islam Melaka dengan ketuanan kepimpinan Islam.
Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.